Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini 14 April 2021, Isnin Dan jam sekarang 3.4 minit. Market masih jalan lagi. Sebentar tadi ataupun tengah hari tadilah saya tengok saya punya subs dah cecah 5,000 dan setakat tadi ada 5,003. Saya rasa 3 tu takkan tarik balik lah. Okay, bila dah sampai 5,000 ni, saya kena tunaikan janji. Pertama untuk update trend cycle, dan yang kedua nanti bila ada masa nanti saya akan buat yang share investor tu. Sebab saya pernah janji dulu dan saya masih ingat nak buat signal dekat share investor. Okay, sebelum tu kalau ikutkan lah, saya kan benda ni saya dah siap lama dah. Lebih kurang sebulan saya dah siap. Tapi saya ambil keputusan untuk tidak update lagi dan cuma saja je minta supaya saya punya subscription tu jadikan 5,000. Waktu tu 4,800 kot. Mana lebih kurang 200 lah. Sebulan yang lepas saya rasa saya saja je lah minta kan. Saya target end of March. Tapi agak slow sikit, baru hari ni naik. Tapi tak apalah, janji dia dah sampai. Okay, macam biasa nanti saya belum update lagi ni. Bila saya kata dah update nanti, kena buang yang lama dan masuk balik yang baru. Kena buang yang lama dan masuk balik yang baru. Cari balik trend cycle dan masuk balik. Jangan pakai yang lama, sebab kalau pakai yang lama dia tak akan muncul lah. Okay, sebelum tu saya nak cerita masalah dulu. Okay, masalah dia bila kita nampak yang signal candlestick ni, macam ST ni spinning top, dia ada masalah bila kalau kata saya playback. Bila saya playback, okay, ni muncul lah, ST semua muncul. Ada kadang-kadang dia tak muncul. Okay, bukan kata tak ada, dia ada, tapi dia tak muncul. Jadi nak tak nak kena buat masa sekarang yang saya nampak, kita kena tutup mata ni dulu dan cuba buka balik. Baru nampak ni, nampak H ni. Okay. Ini masalah yang saya nampak. Mungkin sebab skrip saya ada silap ke, ataupun saya tak tahulah kenapa. Tapi buat masa sekarang itu, dia hanya berlaku ketika kita buat playback. Untuk pergerakan ke depan, insyaAllah dia masih muncul. Dia tak adalah macam kena hari-hari on off, tak ada. Dia untuk yang ke depan dia muncul. Cuma bila kita playback saja. So itu masalah kalau guna yang ni yang baru ni. Okey, kita akan pergi kepada labeling dulu. Okey, the labeling ni kalau perasan memang ada beberapa perubahan lah. Okey, saya ambil contoh yang ni. Okey, pertama, kalau macam biasalah, apa saja yang saya buat masih lagi sama macam trend cycle yang sebelum ni. Cuma beza dia sikit je. Dia keluar-keluar. Beza dari segi rupa bentuk. Cerita nak trading macam mana apa semua tetap sama. Okay, untuk yang ini, color masih sama lagi. Hijau ke apa tu sama. Tapi labeling ni kalau saya besarkan, saya letak setiap kali masih dalam cycle. Okay, saya letak CP dulu. Okay, CP maksud dia current price. Current price. Price yang ketika sekarang. Kalau sekarang ni candle dah close lah. So, current price 612. Dan saya letak FP ni floating price lah. Tapi senang cerita dia floating profit lah. Floating profit. So, dari harga sekarang berbanding daripada harga close candle yang breakout ni. Dia 0% sebab sama. Dia tak ada perbezaan lah. Okay, yang kedua, TP masih sama. TP ke atas ni. Dan ada persen dia. Maksudnya daripada harga close sekarang nak menuju TP berapa persen lagi. Dan kita ada stop loss. Macam sama juga macam dulu. Stop loss ni 569. Ni stop lossnya yang paling dekat lah.
merah yang paling dekat, dan berapa persen antara harga sekarang menuju ke stop loss. Okay. Dan yang ketiga, yang ke 1, 2, 3 ni asalnya memang dah ada. Saya tambah yang keempat ni pullback. Okay. Pullback ni hanya dia akan sentiasa muncul. Dia sentiasa muncul walaupun kat atas ke kat mana-mana pun dia sentiasa ada. Sentiasa ada. Saya nak buang, nantilah kalau saya sempat ingat saya nak buang lah, nak ubah sikit, tapi rasanya dah lama sangat saya hold ni. Jadi biar dululah. So pullback ni cadangan saja. Okay, mana datang pullback ni? Rasanya saya dah cerita dalam, boleh check balik dalam cerita pasal pullback tu. Okay. Pullback tu datang daripada candle breakout ni. Okay, dari atas sini sampai ke stop loss. Okay. Saya guna Fibonacci ni. Dari atas sampai stop loss. Terbalik. Okay, tak apa, nanti saya tunjuk apa beza dia. Sama je. Tapi kalau kita nak buat calculation, ini kita panggil pullback lah. Maknanya kosong kat atas, 100 kat bawah. Okay. So dia antara zon harga 382 sampai 61 ni, ini yang saya tandakan dia sebagai pullback. Jadi kalau tengok dekat sini, tulisan ni pullback ni 589 sehingga 601. Jadi katalah kalau kita sedang baca ketika ni lah, kita tak nak sinilah. Okay. Cara baca dia, current price 6 apa ni RM6. So pullback 589 601. Ni area pullback. Saya tak galakkan kita terus pasang order. Boleh je nak pasang order terus. Maksudnya kalau tak nak terus kan, kita just pasang order pada area sini. Sebab kita dah nampak stop loss lah. Cuma kalau kita menggunakan Fibonacci, biasanya kita akan tunggu nak tengok apa reaksi harga ketika dia sampai harga area sini. Itu nantilah kemudian lah kita cerita. Kemudian kita cerita. Tapi itulah mana datangnya pullback ni. So kita akan ambil area sini, dan itulah tadi yang saya gunakan tu. Kalau lupa mungkin boleh check balik daripada, bukan kat bawah ni, kat titik ni. Bukan kaki, saya ambil kat paling high dan juga stop loss. Boleh tengok dekat video lama tu. Okay. Tapi pullback tu akan muncul lah, sentiasa muncul. Okay, yang ini pasal user input. Bila kita buka, kata kita dah buka. So dekat sini saya ada buat penambahan sikit, ada perubahan sikit pada user input ni. Input. Okay, pertama dekat atas ni trailing mode, saya deaktifkan dia. Okay, bawah ni target mode ni yang macam biasalah kalau nak tukar label kan dulu ada yang rasa tak nak pakai warna hijau apa semua. Ni masih sama macam dulu. Okay, apa beza yang atas ni trailing mode dengan yang biasa? Kalau yang biasa kita ada breakout, target, breakout dan target. So kita ada breakout, target. Tapi kalau trailing mode diaktifkan, sebab by default saya matikan dia lah. So kalau kita tekan sini activate, okay, benda yang kita akan nampak, pertama yang paling jelas, kalau dia masih dalam cycle, label ni saya tukar kepada warna purple. Buat masa sekarang saya tak bagi, ni ada, boleh tukar, label ni boleh tukar lah. Kalau apa nak merah ke, nak kelabu ke, nak putih ke, tulisan pun boleh tukar kalau nak. Okay, tapi by default dia warna purple. Jadi kalau katalah tiba-tiba tengah jalan kita tengok ada orang pakai ni warna purple, kalau warna purple ni dia sedang berada dalam trailing mode, diaktifkan. Jadi trailing mode ni seperti yang saya cerita sebelum ni, kita cuma ada breakout, selagi tak kena cut loss, dia tak ada TP sampailah dia cycle tu akan tamat. Kalau munculnya candle stop loss lah, kena cut loss, ataupun trailing stop ni bocor, muncul yang merah ni,
tu, muncul merah tu kira cycle dah tamat lah. Jadi selepas merah ni kita akan tunggu next cycle. Tunggu breakout balik. Dan kalau sedang berjalan-jalan pun, sebab dia tak ada TP, saya letak kat situ masih lagi current price berapa. Current price kalau dia sedang close current price, dan floating profit 9.4% daripada mana datang, harga close ini berbanding harga close ini. Harga close ni sini. Gitulah. So dia memang kata ini kena macam mana nak keluar tu kena bijak lah. Mungkin boleh pakai inside bar ke, nak pakai trend line ke, nak pakai MA8 ni ke, whatever lah. Dia open sampailah kena stop loss. So saya kira habis. So, kalau perasan dekat sini activate alert ni ada alert 20%. Nanti benda ni akan diceritakan dalam alert nanti. Saya cuba buat, yelah, dah halang-halang kita tak ada target, jadi saya nak suruh dia alert. Saya nak suruh dia alert kalau harga tu dah mencecah. Contoh kalau kita letak 20% pada ketika jalan, okay, dia cross dia 20%, alert saya. Yang seterusnya, signal candlestick. Kalau dulu signal candlestick hanya muncul dalam cycle dan dia duduk di dalam label, duduk dekat atas label ni. Jadi saya dah bawa keluar signal candlestick tu, maksudnya dia tak semestinya kena ada cycle. Contohlah, walaupun cycle dah habis, masih lagi keluar signal candlestick ni. So signal candlestick ada 4: doji, hammer, lepas tu spinning top 2, spinning top merah pula, spinning top white dengan spinning top black. Saja saya letak spinning top tu 2 color, putih dan hitam. Body kecil, yang lain tu kan ada body kan, tak ada body. Tapi kalau spinning top ni, kalau dikatakan antara putih dengan hitam, mana lagi power? Kalau saya nak kata putih, kan hitam yang power. Kalau saya kata hitam, putih yang power. Jadi saya letak dua-dua. At least kita nampak bila dia muncul tu, dia muncul spinning top. Dan kemunculannya hanya 10 candle ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10 candle ke belakang saja. Sebab tu yang belakang kita tak nampak. Jadi kalau nak tengok yang belakang ni, kena playback balik. Okay. Ni. Kalau dia tak keluar, kena off dan on semula. Okay. Kenapa saya limit pada 10 candle terakhir? Disebabkan saya tak nak terlalu semak mata memandang. Okay. Cerita pasal 10 tu, yang terakhir tu, okay, kalau masih ingat, ini adalah signal yang hitam ni, volume test. Volume test pun saya dah ubah, hanya muncul 10 candle ke belakang. Tak ada lah pula. Tapi samalah cerita dia. Dia sama macam candlestick, hanya muncul 10 candle terakhir saja. Jadi kita tak nampak yang volume test kat belakang ni. Tujuan dia sama, saya tak nak semak. Macam kalau perasan buka yang trending cycle yang lama kan, hitam ni kalau dia tengah test volume tu, contohlah saya banyak test volume kat sini. Sudah satu. Terlalu banyak. Okay, ingat ya, kita untuk kita trade benda ni ke depan. Jadi yang belakang ni semua adalah history, benda-benda yang dah berlaku. Tujuan dia untuk kita study sajalah. Sebab tu nama ni masih lagi study. Indikator yang kita buat ni kan dipanggil study, untuk kita study je lah. Jadi kalau kata tak ada sekalipun, dia tak mengganggu pun trading. Trading kita sekarang cerita di masa akan datang ni, bukannya cerita yang belakang-belakang ni. Belakang-belakang ni semua dah lepas lah. Tapi kalau nak tengok, just playback sajalah. Playback saja. Kalau rasa macam nak buat tanda-tanda ke apa, playback, dan boleh buat garisan-garisan lah. Garisan support resistance ke. Oh, satu lagi lupa.
So patutlah hilang lah. Saya tukar balik. Okay. Yang ini pun saya dah update. Pada ketika dia masih dalam cycle, kita akan kekal muncul garisan yang melintang warna biru ni untuk target. So bila dah sampai target, dah keluar T ni, candle selepas tu, harga selepas tu, dia punya line tu dah hilang lah. Dia takkan muncul lah. Jadi dia tak mengganggu. Saya lupa lah. Benda ni dah buat dulu kot. Tak update. Rasa macam dah update. Tapi saya beritahu je lah. Okay. Yang satu lagi, signal dipanggil signal insan terpilih. Sekejap saya nak cari. Insan terpilih ni kan dia terpilih sikit. Nanti trading plan kita akan buat kemudian lah. Okay. Kadang-kadang bila kita buka chart, tiba-tiba kita nampak muncul kotak. Muncul kotak. Saya dah cerita benda ni untuk even script ni pun dah buat dalam Share Investor itu hari. Siapa yang guna Share Investor, kalau pakai screener tu, gunalah sebaik mungkin lah. Kadang-kadang tak payah, bukan tak pening lah. Kadang-kadang kita boleh, orang kata kebetulan kan, jumpa-jumpa, wish. boleh long lah orang kata. Jadi saya buat satu kotak. Signal insan terpilih ni tak ada apa pun. Dia cuma semalam ada signal candlestick, so hari ni dia breakout. Breakout cukup segala syarat. Volume ada, dia breakout 5 days lagi. Semalam signal. Jadi saya tandakan dia sebagai kotak. Jadi kalau kata tengah jalan-jalan, tengah-tengah scan ke, tengah-tengah jalan ke, tiba nampak yang kotak ni, okay, kita pergi fokus dulu. Kita fokus kat dia lah. Yang lain tu tolak tepi jap, kita fokus kat sini lah. Lagi-lagi yang masih lagi dekat-dekat dekat bawah. Ada juga benda ni selalu jadi juga kat atas. Kadang-kadang kat atas. Sama je kalau kita buat signal, kita dah buat signal. Kalau kata harga tu naik, okey lah. Tapi kalau harga tu tembus sampai ke bawah daripada kotak ni, jadi tak gunalah jadi insan terpilih lagi. Kita kena tewas lah. Dah tewas lah tu. Tapi kalau katalah jumpa, berikan lebih tumpuan pada diorang ni. Contoh macam, ada bagi dia cukup syarat, walaupun volume tak ni, tapi calculation saya cukup syarat. So dari sini, dan tengoklah nak buat pullback ke whatever lah. Pandai-pandai lah. Tapi ikut cerita ni sampai jugalah. Okay, ingat contoh saya bagi ni semua yang nampak macam best lah jadi semua kan. Yalah sebab saya tunjuk chart yang naik. Kalau saya tunjuk chart yang menurun, sikit-sikit kalah. Yang itu pun kena ingat. Okay, saya nak ambil sedikit penerangan pasal pullback hijau ni. Pullback hijau ni, saya pun lupa lah saya pernah ceritakan ke tak. Pullback hijau ni asalnya dari trend bank guide. Sekejap, kita tengok trend bank guide yang lama. Okay, trend bank guide yang lama ni kalau saya aktifkan down bar, kalau masih ingat ni yang warna purple ni, warna purple ni. Jadi bila masa hijau ni muncul, bila ada harga candle yang break atas daripada signal purple ni. Sekejap. So kalau dulu kan kita pakai, okay, dia muncul purple, dan muncul lagi purple. So bila ada satu lagi candle break, ini yang saya panggil dia pullback. Saya jarang pakai ni, saya tak berapa suka. Tapi kalau siapa yang berminat dan rasa benda ni macam boleh pakai, boleh kekalkan lah. Cuma calculation untuk trend cycle dengan guide tu saya ada buat sedikit perubahan. Okay, tapi saya nak cerita kenapa saya pilih, mana datang purple ni. Okay, purple ni datangnya untuk melayakkan muncul purple ni. Tapi dalam trend cycle dah tak ada purple, sebab memang saya tak nak dah pening-pening ni. Saya dah ringkaskan dia punya signal. Datangnya pada ketika dia masih lagi trend band ni di atas. Dia trend band ni nampak okey lah. Dia bukan di bawah purple line lah. Ni nak melayakkan dia dapat purple ni,
high yang ini mesti lebih rendah daripada yang semalamnya dan mesti lebih rendah daripada yang kemarin. Yang ini mesti rendah daripada sini dan yang ini mesti lebih rendah daripada sini. Yang ini yang purple ni, dia tak semestinya tiga-tiga sama-sama rendah. Sama-sama menurun macam ni. Ni nampak kebetulan dia menurun. Tapi cerita dia yang high sini lebih rendah daripada semalam dan high yang sini, yang candle yang ada purple ni, lebih rendah daripada yang kemarin. Dan itu dah cukup syarat dia untuk keluar yang purple. Jadi bila keluar purple tu, saya menunggu kalau ada breakout ke atas. Tu. Kalau ada muncul lagi, dia akan, ni nampak garisan ni. Kalau lupa mungkin boleh check balik trend band guide punya cerita lama. Jadi kalau kata yang ini, untuk penta ni, kan dah ada tanda lama ni kan. So bila kita rasa macam confirm mungkin dia nak buat new high lagi ke, sampai dia break, lepas tu dah tak turun bawah lah. Contoh yang ni dia break, lepas tu masuk balik. Yang ni dia break, lepas tu masuk balik. Ni break, masuk balik. Jadi dia kelang kabut lah. Untuk yang baru ni, masa bila kita rasa mungkin lah nampak nak buat new high ke, confirm ke, ataupun macam ni kita nampak kecil-kecil tak mampu break, mungkin turun balik. Mungkin je lah kan, mungkin. Tapi itulah cerita dia. Pullback hijau tadi. Ni kenapa tak ada bang? Kenapa tak ada hijau kat sini? Kenapa sini ada, atas ada? Kan saya dah kata tadi, saya guna konsep dari trend band guide. Tapi bila saya bawa ke trend band cycle, saya dah ubah dia punya calculation sikit. Tapi saya tak berapa suka lah. Tapi ada juga yang suka pakai lah. So yang terakhir, kita akan pergi ke bahagian alert. Ini alert yang saya sangat suka lah. Dan saya dah test untuk sebulan ni, sebulan lebih ni. Alhamdulillah dia berjalan dan saya mengharapkan bila orang lain pakai pun berjaya jugalah. Berjaya. Bukan berjaya untung Bukan berjaya untung. Berjaya lah, maksudnya kalau kita sedang menunggu sesuatu alert tu dia muncul lah. Okay, kalau yang ni trend band cycle, pastikan dah kena buang dulu. Buang yang lama dah masuk baru dan pergi kat bahagian alert. Okay, kita kena pilih trend band cycle. Dekat bawah ni, saya masih kekalkan yang lama. Kita ada cycle begin, breakout, sell alert, hit target, inside bar, volume. Masih ada lagi 7, kalau campur 0, 8 lah. Dan saya ada tambah pullback yang dah dapatkan triangle hijau tu. Okay. Tapi kalau rasa pening kepala mana satu nak pilih, awak cuma pilih any alert function call. Ini kalau bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu tu mana-mana alert dia bahasa tu. Pilih yang ini saja. Any alert function call. Lepas tu nak hantar ke webhook ke, tak kisahlah. Bawah ni berbulan nama kalau nak. Kalau tak, tinggalkan je. Okay. Apa yang dia buat, any alert ni bila kita create, contohlah saya create, okay kan je. Nanti kita akan ambil kat bahagian alert. Alamak, dah penuh. Okay, tak apalah. Okay, saya cuma nak cerita saja. Dan juga beberapa contoh yang ada ni lah yang dah jadi. Okay. Untuk signal candlestick ni, yang jenis-jenis candlestick ni, ST, Doji, Hammer, hanya akan muncul alert tu selepas candlestick ni tutup. Kalau kita sedang buka di daily chart, petang nanti market dah tutup pukul 5, biasanya 5-6 minit baru dah hantar alert. Kita akan dapat alert. Dia akan beritahu Doji ke, ST ke, Hammer ke, dan juga satu ni, saya lupa lagi. Inside bar. Mesti candlestick tu tutup. Jadi kalau kita buat alert tu pada, katalah kita ambil 30 minit. 30 minit. Dia kena tunggu sampai candlestick tu tutup. Contoh yang ni. 30 minit ni tutup. Kalau confirm dia jadi inside bar, kejap lagi dia hantar alert kita. Alert ni setiap kali kita buat alert, kalau kita buka 30 minit dan kita pasang alert, dia ikut pada chart yang kita sedang buka sekarang lah. Okay. So gitu. Itu untuk candlestick tadi. Jadi signal candlestick, spinning top, hammer, doji dan juga inside bar akan muncul selepas
candlestick tu close. Kalau daily, petang nanti Kang. Okay. Untuk yang breakout, selain daripada tu, breakout, pullback, sini tak ada pullback ya, pullback dan juga TP, T, dan termasuk kalau kita aktifkan trailing mode ni akan berlaku terus. Dia akan berlaku terus. Bila berlaku terus, dia akan hantar terus signal kat kita. Okay, saya ambil contoh asal apply lah. Kita buka asal apply. Ni asal apply pukul tengah hari tadi. Okay, pagi tadi dia berjaya breakout. Breakout price dia 38. Okay, tapi sekarang nampak ni, candle ni dah patah balik ke bawah. 38 dia breakout cukup syarat, tapi petang ni dah ke belakang. Tapi alert dah sampai. Ini tu yang saya kata tadi. Kalau dia masih berjalan dan tiba-tiba muncul alert tu, terus dia hantar kat kita. Okay, tu yang pertama. Dia tak kisahlah. Sama juga macam T, masa dah sampai target ke whatever, samalah. Okay, yang kedua, okay, contoh macam ni YBS pagi tadi. Ni masih lagi dalam keadaan breakout lah. Ni 5 April. So 5 April. Okay, so 5 April kita dah ada alert kat sini pada pukul, kalau tengok yang dalam kotak hitam ni ataupun sini lah, pukul 3:24 petang dia ada breakout alert ni. Tapi kan dia tak nampak titik, apa-apa titik pun. Tapi dalam hari tu dia memang dia berjaya break, cukup segala syarat, adalah dia punya titik ni. Cuma bila dia close, dia patah balik belakang. Tapi disebabkan saya pilih dia, asal dia berlaku je hantar alert, inilah dia muncul. Itu maksud dia. Jadi kadang-kadang kita akan dapat alert, tapi kenapa dia punya, bila tengok petang kita dah tengok bila market dah tutup, kenapa tak ada pun titik kat sini. Alert kata breakout, tapi kat titik tak ada. Itulah, itu reason dia. Sama macam apa tadi tu, yang atas ni tadi, supply ni. Ni dah breakout balik. Dia hantar alert tak? Tak, sekali je. Sekali je. Itu yang bagusnya. Kalau kita buat alert biasa pun kan ada pilihan. Contoh macam alert biasa kan ada pilihan ni. Ni mana bawah ya? Ni once per bar, once only once per bar, once per bar close, one per minute. Inilah option dia. Tapi dia dah built in dalam script tu. Okay, beza bar close button dah. Okay, untuk breakout ni, contoh macam ni lah. Tengok pada tulisan ya, breakout alert, kotak hitam tu, breakout 38, breakout tetap sama nilai dia, stop loss 35, target berapa 43. Okay, kat sini kalau kita tengok stop loss 345, kat situ 35. Okay, kenapa jadi macam tu? Okay, kena ingat, saya punya calculation yang macam ni berdasarkan selepas market tutup. Jadi bila kita nampak B ni, kan dia keluar dia punya trading plan dia tu, target apa semua dan stop loss selepas market tutup. Kalau market tengah jalan ni terutama sekali yang candle yang nak close ni, kejap-kejap dia naik, kejap-kejap dia turun. Jadi sebab tu kita akan dapat nilai dia kadang-kadang tak sama. Bagi saya tak kisah benda ni. Yang penting kita tahu dia alert saya, dia breakout. Saya. Bukan kata kita lah, saya tak berapa risau sangat pasal tu. Lagipun dia punya ni dah hilang lah. Stop loss pun hilang. Tapi bagi saya tak kisahlah kalau kata kita nampak tiba-tiba terus entry, kita boleh kekalkan stop loss tu. Tapi tunggu dululah. Tunggu market tutup. Kan nanti barulah update stop loss dia macam mana. Tapi dah dapat idea lah. Maksudnya bila dah nampak breakout tu, kita dah dibayangkan stop loss ni kat mana. Bila kita buka chart, tak nak lah letak stop loss itu, letak bawah lagi lah. Contoh lah kan. Lepas tu kan dia turun. Lepas tu menyesal. Okay lah. Breakout closing. Okay, jadi pasal trading plan apa semua nantilah dalam video-video akan datang. Sebenarnya kalau tengok
video-video sebelum macam Ripple saya buat, Micron itu hari sama je. Saya untuk trimecycle update ni saya dah cerita dululah. Boleh tengok balik video-video tu, tengok dapatkan dia punya roh dia tu. Dan hari ni cuma saya update saja. Itulah cerita dia macam mana nak guna. Okay, saya harap update ni kalau tak menguntungkan pun, at least dia membantulah untuk buat trading plan. Bukan apa, contoh macam revenue ni. Okay, revenue. So revenue saya buat awal bulan itu hari. Kan saya dah kata itu hari awal bulan pergi cari yang stok-stok yang dalam kawasan berani mati. Okay. So bila saya dah nampak dia dalam keadaan macam ni, okay, kalau kita buat dia watchlist, memanglah kita akan nampak dia hari-hari. Jadi bila saya nampak chart yang saya suka, saya cuma pasang alert. Oh, tak boleh lah, tapi tak apalah. Saya pasang alert dan saya ambil yang all tadi, dan saya cuma tunggu signal-signal yang akan muncul selepas tu. Faham tak? Saya rasa faham kot Boleh lah faham Jadi kalau kita minat satu chart, contohlah kata kita minat ni QES. Ini pun lambat juga sebab mungkin dia tak ni lah. Ini insan terpilih ni, dia belum tewas lagi. Jadi dia pun dalam pullback ni. Kalau kata dia turun lagi ke bawah, tewas lah. Nak buat macam mana kan? Katalah kita jumpa chart QES ni, kita minat dia. Tapi nak buat alert, dalam masa yang sama nak buat alert. Pasang je lah alert, nanti tunggu je lah dia punya yang akan muncul tu. Yang dia akan muncul sama ada breakout, kena target dan kena sell. Dah, ni saya nak tunjuk mana contoh Okay, macam revenue ni pada 9 April hit target. Ni hit target. Dia keluar macam tu. So tengok yang warna hijau ni, warna hitam ni, hit target price at 217.17. So kalau kata breakout tadi dah tengok breakout. Kalau kata kena sell, sell signal. Kejap. Ni last sell signal. CCK 9 April. Sekejap sell signal saya nak tunjuk. Okay, sell alert GCB. Sell alert pada 8 April. Mana 8 April? Bukan. Last trigger 8 April. Yang ni trigger bila? 6 April. Okay. So 6 April. Untuk sell alert, lupalah. Ni penting juga. Sell alert, kalau dia muncul candle kuning, dia muncul saja, dia sama macam breakout tadi, dia muncul saja, dia terus hantar sell alert. Tanpa perlu tunggu dia jadi merah ke apa. Kalau kata nanti keluar yang merah, sell alert jugalah. Jadi kadang-kadang bila dia turun sell alert, tiba-tiba dia naik balik. So yang penting alert tu bila nampak, kita buka chart lah, tengok chart. Apa jadi? Apa yang sedang berlaku pada waktu tu. Janganlah terlalu orang kata lurus sangat. Bila kata sell alert, terus nak sell. Okay. Ada ketikanya saya gunakan sell alert tu, sengaja saya pasang dekat kat K1. Tanyalah rakan-rakan saya ni, hari-hari sell alert. Contoh macam ni dia keluar sell alert, lepas tu kan dia naik balik. Sebab dia dah cukup syarat lah, dia dah break support ni. Kan dia break support lagi. Sepanjang-panjang ni sell alert. Sell alert. Tiba-tiba muncul yang ni, muncul yang breakout. So dapat tak idea dia? Kadang-kadang kita boleh cari chart-chart yang menurun ni. Kan saya dah cerita dulu, kuning-kuning ni, bila muncul kuning ni, kita nak tunggu apa? Kita tunggu dia kalau ada 3 bar reversal ataupun beberapa signal reversal lah.